Komputer. Okay, mari kita start. Jadi yang ni kertas satu yang cikgu bagi hari tu. Cikgu harap semua dah buat lah. Okay, soalan nombor 1 ni. Antara padanan berikut, yang manakah ialah kuantiti asas dan unit SI yang betul? Jadi sebelah kiri tu kuantiti asas, kanan tu unit SI dia. Yang mana satu pasangan yang betul? Siapa tahu apa jawapan dia? D. Soalan dia satu. Betul lah, jawapan dia Datuk. Jadi Datuk, walaupun kamu tak cam keamatan ni apa, tapi kita tolak yang mana yang salah lah. Jadi kita tengok daripada atas tu, arus elektrik, apa unit SI dia? A kan, ampere kan? Jadi patutnya ampere bukan coulomb. Coulomb ni unit untuk charge. Panjang, apa unit SI dia? Meter. Meter. Jadi sebab dia tulis sentimeter salah lah. Kalau berat? Salah. Newton. Berat ni adalah daya daya graviti yang bertindak ke atas jisim suatu objek. Kalau dia tulis jisim kat sini betul kilogram. Tapi sebab dia tulis berat tu daya, jadi unit dia Newton. Jadi yang betul ni adalah keamatan ni unit dia kandela. Jadi yang ni kamu tak belajar lah tapi kita boleh teka. Okey, nombor 2. Apakah perbezaan utama antara kuantiti skala dan kuantiti vektor? Apa jawapan dia? C. Betul. Jawapan dia cucu. Kuantiti skala mempunyai magnitude sahaja. Magnitude tu maksudnya nilai sahaja. Tapi kalau kuantiti vektor dia ada nilai dan dia ada arah lah. Kuantiti vektor ni sebenarnya sama lah macam kita belajar dalam AdMath tu, tajuk vektor tu. Okay, jadi jawapan dia C lah. Jadi salah ni statement ni, kuantiti skala mempunyai magnitude yang lebih kecil. Salah dia tak ada kaitan. Skala vektor tu boleh je jadi siapa besar siapa kecil. Alright. Nombor 3. Jadi kita ada kat sini graf F melawan V. Lepas tu dia bagi kamu kat sini nilai titik pintasan Y dia 0A. Lepas tu pintasan X dia V 0. Okay, dia tanya kamu hubungan antara F dan V boleh diwakili oleh persamaan yang mana? Mana satu persamaan ditulis betul? C. C, betul lah. Sebab apa C bukan A? Ni ada negatif. Sebab negatif lah. Sekarang ni kamu tengok graf ni graf turun bukit. Dan kalau kata kita nak cari kesurunan, kita akan ambil Y2 tolak Y1 kan. Over X2 tolak X1. Ataupun yang ni kita boleh guna titik ni. Yang ni pintasan Y kamu. Pintasan Y kamu A. Pintasan X kamu E kan. Okay. Jadi kalau kita pakai formula pintasan, M adalah sama dengan negatif pintasan Y over pintasan X. Yang ni formula dia. Jadi kalau negatif pintasan Y tu maknanya negatif A over V. Okay, jadi paksi Y dia adalah F. Jadi yang ni sama macam kamu belajar MX tu, kita masukkan dalam formula Y sama dengan MX tambah C kan. Jadi yang ni F. Lepas tu X kamu adalah V. M kamu negatif A per P. Dan C kamu adalah A. Jadi jawapan dia F sama dengan negatif A per B. V campur A. Alright, nombor 4. Pasangan yang manakah terdiri daripada suatu kuantiti vektor dan satu kuantiti skala? Mana? Siapa tahu jawapan dia yang mana satu? A salah sebab sesaran dengan pecutan dua-dua adalah kuantiti vektor. Salah. B, cikgu. B. Okay, B daya dengan tenaga kinetik. Daya ni kuantiti vektor. Tenaga kinetik ni kuantiti skala. Jadi B betul. C ni dua-dua kuantiti vektor sebab momentum ni M darab dengan V kan. V laju maksudnya yang ni vektor, yang ni vektor. Yang D ni dua-dua adalah kuantiti skala. Laju ni tak ada arah, kuasa pun tak ada arah. Ingatlah tenaga tak ada arah. Kuasa tak ada arah. Jadi tenaga ni kuantiti skala tapi daya ada. Daya sebab F sama dengan MA. A tu
ada arah, ada kuantiti vektor, jadi daya kuantiti vektor. Tapi tenaga kinetik ni bukan, je jawapan dia B, bapak. Okay. Nombor 5, mana satu? Penandaan mikrosaat. A ke B ke C ke D? A. A, okay betul lah. Ada tak jawab lain? Harap tak ada. Sebab yang ni simbol mikro kan. Mikro ni 10 kuasa negatif 6 lah. Jadi bila dia tulis macam ni, yang ni mikrosaat. Nah, mili 10 kuasa berapa? -3. Jadi patutnya 10 kuasa negatif 3 saat kat sini. Tapi ini bukan simbol mili lah. 10 negatif 3 saat. Alright. Nombor 6. Antara berikut yang manakah boleh diukur dalam unit yang sama dengan daya? Mana satu? Siapa tahu jawapan ni? Ke semua hentam ya? Hentam ni semua tak tahu. Okey, jadi yang ni kita tengok lah macam mana kamu nak tahu dia punya unit sama ke tidak. Jadi kalau daya unit dia Newton kan. Newton tu boleh jadi ni F sama dengan MA. Dan Newton tu adalah kg ms negatif 2. Jadi sama ada diorang ni dapat Newton ataupun dapat yang serupa dengannya lah dalam bentuk-bentuk lain macam ni noh. Jadi kalau kata tenaga bagi masa dapat unit apa? Joule per S. Joule per saat. Jadi Joule ni boleh jadi ke kg ms negatif 2 ke Newton ke? Kamu pun tak tahu. Okey, kalau Joule paling senang kita dapat dia daripada kerja, formula kerja dah. Kerja sama dengan apa? Kerja sama dengan apa? Siapa ingat? Daya darab Masa. kan? Daya darab sesaran. Boleh. Jadi kerja sama dengan F darab dengan S. S ni sesaran lah. Jadi unit dia Newton meter. Jadi yang ni Newton meter per saat lah. Jadi tak jadilah. Kalau kita cancel, kita tak boleh cancelkan meter dengan saat ni nah. Jadi A ni salah. Ni momentum dengan jarak pula. Momentum unit dia apa? kg ms negatif 1. kg ms negatif 1. Sekarang ni darat dengan jarak kan, maknanya darat dengan meter. Jadi dia akan jadi kg m kuasa 2 s negatif 1. Sama ke tak dengan Newton? Tak sama. Jadi kalau hal laju darat dengan masa ni, hal laju ms negatif 1. Negatif 1. Sekarang ni darab dengan saat, jadi dia akan jadi apa ni? ms negatif 2. Ini darab. Kalau darab maknanya yang ni saat dia duduk bawah kan. Yang ni kalau kita rewrite kan dia m over s. Darab s jadi dapat apa? M. Yang ni VT kan. VT tu dapat sesaran balik. Jadi maksudnya yang ni salah. Jadi jawapan dia D ni. Tenaga bahagi dengan jarak. Tenaga tadi unit dia kita dapat daripada kerja tu. Maknanya tingkat atas dia Newton meter. Tingkat bawah dia meter. Jadi meter dengan meter ni potong, maknanya unit akhir dia jadi Newton. Boleh faham tak? Jadi kalau kata kamu nak tengok unit tu, kamu kena keluarkanlah unit dia yang masing-masing ni. Yang ni ambil praktis sikit lah baru kamu boleh pandai lah yang ni. Okey, nombor 6 jawapan dia Datuk. Nombor 7. Pemandu kereta Grab mengambil John dari sekolahnya di kedudukan X pada pukul 2.05 petang dan menurunkannya di kedai 7-Eleven di kedudukan Y pada jam 2.20 petang. Jadi kereta tu dia akan ikut jalan mana? Yang lurus ke yang ikut bengkok ni? Bengkok. Dia akan ikut jalan raya ni lah. Jadi yang ni kereta Grab car kamu. Jadi dia start perjalanan pukul 2, lepas 2.05 dia sampai 2.20. Lepas tu perjalanan dia 15 km. Maknanya jalan kamu yang ikut bengkok ni jarak dia 15 km. Jadi dia tanya kamu apakah laju purata kereta Grab? Apa jawapan dia? Nombor 7. Siapa dapat ini? Apa jawapan dia? Kalau D?
Betul? Jawapan dia D. Macam mana Anis kira D? 15 15. kilometer Ha? bahagi 15 per 60. Betul, 15 per 60. Kenapa kena buat 15 per 60? Nak tukar jadi apa ni? Jam. Nak tukar dia jadi jam. Boleh nah. Jadi kalau kita buat ni kita kena tukar sebab unit dia kilometer per jam. Tadi 205 ke 220 tu maksudnya 15 minit perjalanan ni kan. Jadi 15 bahagi dengan 50 per 60 ni dapat jawapan Datuk. Betul lah. Ni jawapan dia D. 60 km per jam. Satu lagi cara boleh jugalah macam ni kamu fikir. Kalau 15 km ambil masa 15 minit. Maknanya 15 tu kalau kita darab 4 kita dapat 1 jam kan. Betul. Maknanya kalau dia nak pergi, kalau kata per 1 jam 15 tu kita akan darat dengan 4 lah dapat 60. Maknanya 60 km per jam. Boleh jugalah kira macam tu. Okey, nombor 8. Jadi rajah 3.1 menunjukkan minyak petrol dalam sebuah lori yang berada dalam keadaan mengufuk apabila dia tengah bergerak dengan laju malah. Kemudian lori itu berhenti secara tiba-tiba. Dia tanya kamu, yang ni konsep apa? Yang ni senang. Apa jawapan dia? B. Inersia. Inersia lah. Jadi kalau benda tu berhenti mengejut, lepas tu benda tu melambung-lambung terpelanting tu maknanya itu konsep inersia. Okey, nombor 9. Yang ni soalan kiraan. Semasa membuat pukulan, pemain tenis melambungkan bola tenis secara menegak ke udara dan kemudian memukul dengan raketnya. Kamu biasa tengok tak? Dia baling dulu ke atas, lepas tu baru dipukul bola tu kan. Dia kata jisim bola tu adalah 0.060 kg. Sekiranya bola tenis meninggalkan raket pada laju 40 meter per saat dan bola tenis bersentuhan dengan raket selama 5 mili saat, berapakah daya purata yang bertindak ke atas bola itu? Jadi kalau kita nak kira ni kita kena pakai formula apa? Siapa yang mengira? Dapat pakai formula apa nak mengira? Cikgu, kalau guna MV tolak MU per T boleh? Betul? Dikira daya impulsnya sebab dia bagi kamu masa bersentuhan tu kan? Jadi kalau masa bersentuhan tu T kita, jadi kita boleh pakai MV tolak MU per T ataupun F sama dengan MA. Maksudnya A tu kita kira dulu, V tolak U per T. V kita apa kat sini untuk kes yang ni? 40. Yang ni V lah. V tu 40. U dia apa? Kosong. U dia kosong lah. Jadi yang ni 0.06 darab 40 tolak 0.06 darab 0 bahagi dengan 5 darab 10 kuasa negatif 3. darab 10 kuasa negatif 3 ataupun dalam kalkulator kamu picit mili. Jadi kalau kita kira ni dapat jawapan berapa? A ke B ke C ke D? D. Dapat 480 Newton. Betul lah. Jadi jawapan dia D. Okey. Seorang budak menaiki peranti pengangkutan peribadi bermula dari rehat di keadaan P. Di titik P, jadi ini tempat dia mula. Dan bergerak dengan hal laju seperti ditunjukkan dalam graf rajah 5. Apakah sesarannya dari titik P pada akhir 50 saat? Macam nak dapat sesaran daripada graf ni? Luas bawah graf. Kita akan cari luas bawah graf kan? Jadi yang ni bentuk segitiga. Jadi apa darab apa darab apa? Setengah darab 20 darab 4 kan? 4. Okay, campur dengan yang ni segitiga ni kalau kita kira dapat positif ke negatif? Negatif. Negatif lah. Jadi kalau kata yang ni positif, yang ni negatif. Kalau graf hal laju lawan masa, kalau dia duduk bahagian positif maksudnya arah dia positif. Kalau dia duduk bahagian negatif maksudnya dia tengah patah balik. Yang ni arah yang negatif. Jadi setengah darab dengan negatif 2 darab dengan tapak dia. Tapak dia besar mana tu? 50 tolak 30 kan? Dapat 20. Okey, jadi kalau kita kira ni dapat jawapan apa? Apakah sesaran dia?
Jadi yang first one ni, triangle yang first one ni dapat 40 kan? Ya. Yang second one dapat berapa? Negatif 20. Negatif 20 lah. Jadi ini 40. Yang ni negatif 20. Jadi jawapan dia B ya. Jawapan dia 20 meter. Jadi kalau kata dia nak sesaran, kamu kena include negative sign je lah. Tapi kalau kata dia nak jarak, kita ambil yang ni positif. Kenapa kita tak payah kira bahagian-bahagian yang ini? Apa maksud dia kalau dia landai pada kosong ni? Pegun. Dia pegun masa tu lah. Hal laju dia adalah Going. okey, betul. Okey, nombor 11. Sebiji kelapa jatuh secara menegak dari ketinggian 15 meter ke tanah. Apakah kelajuan kelapa sebaik saja ia jatuh ke tanah? Siapa tahu yang ni kita kena pakai equation apa? MGH. MGH sama dengan apa? G-same. G-same, yelah yang ni tenaga kan, tenaga keupayaan graviti kan. MGH ni tenaga keupayaan graviti. Ni tenaga keupayaan graviti ni akan tukar jadi apa? Sebab kita last kali nak cari hal laju kan. Kinetik. Yes. Jadi tenaga keupayaan tu masa dia ada kat atas pokok ni, kat sini dia ada 100% tenaga keupayaan kan. Masa dia jatuh, tenaga keupayaan tu bertukar jadi tenaga kinetik. Jadi sebelum dia cecah tanah ni, bila pada ketinggian kosong lah kita kata, semua tenaga tu dah jadi tenaga kinetik kan. Jadi kat sini TKU, ini tenaga kinetik dia. Jadi kita boleh tulis MGH adalah sama dengan setengah MV kuasa 2. Jadi sebab kiri dan kanan ni ada M, jadi M ni boleh potong. Lepas tu G dia suruh masukkan 9.81 kan. Jadi 9.81 darab dengan 15 sama dengan V kuasa 2. Jadi bila kita dah dapat kira tu kita kena punca kan. Kita akan dapat V berapa. Apa jawapan dia ni? Nombor 11. Hmm. 17.2. 12.2 betul? B. Cikgu, Ya? kalau guna formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2AS. Cikgu rasa jadi juga Huda masukkan U ni sebagai kosong kan? V kosong. Oh, V yang kosong. Salah satulah sebab kita boleh anggap dia kosong kat sini ataupun kosong masa dia capai tanah tu kan. Jadi V kosong. Lepas tu A dia kamu masukkan 9.81 kan. Lepas tu S dia masuk 15. Jadi dapat jawapan sama 17.2 juga. Okey, betul, boleh pakai formula ni. Formula ni hanya boleh pakai kalau pecutan dia pecutan malar. Kalau pecutan tu berubah tak boleh. Kalau hal laju malar pun tak boleh pakai formula ni. Okey. Alright. Nombor 12. Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar tentang berat dan jisim suatu jasad? Mana satu statement dia tidak benar? Mana yang salah? Kalau D cikgu? D. Betul lah. D salah sebab apa? Kalau kita ada kat kutub utara kita masih lagi kat bumi kan? Takkanlah masa tu berat kita sifar nah. Jadi statement yang ni salah. Yang lain ni betul. Okey. 12D. Nombor 13. Sebuah kereta bergerak dengan suatu pecutan seragam di sepanjang satu jalan raya lurus. Apabila kereta itu melalui tiang lampu pertama, lajunya adalah 10 meter per saat. Apabila kereta itu melalui tiang lampu kedua, lajunya adalah 20 meter per saat. Jarak antara dua-dua tiang lampu itu adalah 100 meter. Apakah pecutan kereta itu? Jadi yang ni nak kira pakai formula apa? Siapa dah kira? Pakai formula apa boleh dapat Kalau jawapan? V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS, boleh ke cikgu? Boleh. Jadi yang ni memang soalan untuk kita pakai kita punya formula gerakan linear lah. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2AS. Yang kita cari tu adalah A kan? V dia kita masuk apa? 20. 20.
20 kuasa 2 U dia 10. 10 kuasa 2 campur 2A. Sesaran dia adalah 100. 100 meter. Jadi bila kira dapat jawapan apa? 13 B. dapat jawapan B. Betul. Bola. Dapat Okey. Okey, nombor 14. Yang ni pun soalan kiraan juga. Apakah magnitude jumlah momentum? Jadi apa yang kita perlu ambil kira kat sini? Masa kita mengira soalan momentum ni. Apa formula kita nak guna? MV. Sama dengan MV. Betul. Okey, jadi yang ni dia nak kita jumlahkan momentum je kan. Jadi kita akan pakai formula MV. Kamu tengok V ni, satu tu positif, satu tu negatif kan. Jadi kalau selalunya kita akan ambil yang kereta ni lah sebab dia arah dia ke kiri kan. Jadi kita akan masukkan dalam formula kita dia sebagai negatif. Kalau yang lori ni kita ambil dia sebagai positif. Jadi, kalau kita kira momentum lori ni kita dapat berapa? 900 darab dengan 20 kan. Jadi dapat berapa ini? 20,000 cikgu lori. Lori 20,000. Kalau kereta? -1. Kalau kereta jisim Bukan dia? cikgu lori tu jisim dia 20,000. Sorry, yang ni 20,000. Okay, 20,000 darab dengan 20 dapat? 400,000. 400,000. Okay, jadi lori ni momentum dia 400,000. Betul je kita tulis tu. 400,000 buang 10. Okay, jadi kalau kereta ni 900 darab dengan negatif 30. Jadi kereta dapat berapa momentum? Negatif 27,000. Negatif 27. Jadi bila kita jumlahkan dia akan jadi tolak kan? Jadi apa jawapan dia yang ni? A. Betul lah. Jawapan dia A. Ya, orang lain yang senyap ni jawab lah soalan. Jawab lah. Jangan tidur pula lah. Tu cikgu panggil seorang-seorang pula nanti. Nombor 15. Jasad A tertarik kepada jasad B oleh daya graviti FA. Lepas tu yang jasad B pula tertarik oleh jasad A dengan daya graviti FB. Jadi dia saling menarik lah ni. Kat sini dia punya daya graviti FG dia. Alright, jadi pernyataan manakah benar tentang magnitude daya FA dengan FB? Apa jawapannya ni nombor 15? A ke B ke Kalau C? A cikgu. Siapa jawab A? Jawapan dia betul A nah. Kenapa kamu kata FA sama dengan FB? Sebab jisim tak mempengaruhi daya tarikan. Jisim tak mempengaruhi daya tarikan antara dua objek. Jadi bolehlah cakap macam tu sebab kalau kata kamu nak senang bayang, macam kita bayangkan bila kita cakap pasal daya graviti tu dia dua-dua orang punya daya kan. Jadi maknanya kalau kata ada dua objek, daya yang bertindak ke atas dia adalah Fg. Jadi maksudnya daya yang bertindak ke atas objek A ni adalah sama dengan objek B. Kecuali kalau hari tu soalan dia ada 3 orang kan. Kalau 3 orang ni kita ada FG yang berbeza lah. Dia bergantung pada dia punya jisim kan. Tapi kalau daya tarikan antara 2 orang ni, kita macam bayangkan 2 objek yang terikat pada satu tali. Jadi objek A akan tarik objek B dengan kekuatan yang sama dengan objek B tarik objek A. Jadi betul lah. Jadi jawapan dia FA sama dengan FB. Okay. Nombor 16. Jadi soalan ni kena kira. Dia kata kamu sebuah satelit mengorbit mengelilingi bumi pada laju. Ya. Cikgu boleh ulang lagi sekali tak nombor 15? Nombor 15 ni. Dia macam ni. Daya tarikan yang bertindak ke atas A dan B ni daya graviti. Boleh? Di daya graviti ni kita kena bayang dia macam benda tu betul-betul terikat. Sebab kamu kena linkkan dia dengan daya memusat kamu. Jadi kalau daya memusat tu, kalau kata ada objek tu, ada tali kat antara dia, kita putarkan dia. Jadi daya tarikan antara A dengan B tu sama kuat je dengan B.
B ke A ni macam tegangan tali tu boleh. Jadi dia ni tarik ke arah sana dengan dia ni tarik ke arah sini sama sebab kita kira dia macam satu sistem. Dua-dua orang tu macam terikat. Boleh? Jadi dia tak kira siapa saiz lagi besar siapa lebih kecil masa kita kira dia punya FG tu adalah sama dengan produk dia ni darab dengan dia ni kan. Jadi M darab dengan 5M kan. Jadi sebab tu yang ni FG yang bertindak ke atas je. Dia bukan kira seorang-seorang ni. Dia kira produk hasil darab antara dua-dua orang. Boleh? Boleh faham? Yang ni kalau kamu nak tengok video dia, cikgu tunjuk kamu simulasi dia masa kita belajar pasal hubungan G dan G tu. Nanti kamu boleh tengok balik hubungan G kecil dan G besar. Jadi ada video kat situ senang nak tengok. Macam kalau kamu tarik kawan kamu lah nah. Jadi kalau kamu tarik kawan kamu, daya yang bertindak ke atas kamu tu sama je dengan daya yang bertindak ke atas kawan kamu. Sebab dia hasil darab antara dua-dua produk ni dapat daya graviti dia. Boleh? Boleh faham tak? Okay, kasih cikgu. Alright. Di nombor 16 kita nak kira pakai formula apa ni? Dia tanya kamu apakah pecutan memusat satelit itu? Apa formula dia? A sama dengan B kuasa 2 per R. Okey betul. B kuasa 2 per R. Jadi R dia kita kena guna apa? R dia kita nak ganti dengan apa? 550 tambah jari bumi. Betul lah. Tapi yang ni di dalam kilometer maknanya kita kena buat apa? Tukar pada meter. Kita akan convert dia jadi dia akan jadi 550 darab 10 kuasa 3 kan. Campur dengan 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, lepas tu kat atas ni hal laju kita. Hal laju tu 7.55 darab 10 kuasa 3 kuasa 2 kat luar. Alright, jadi apa jawapannya ni? Nombor 16. Jawapan apa? Kira dah? C. Betul lah dapat C. 8.24 meter per saat. Ada tak orang dapat jawapan lain? Check balik lah kamu kuasa 2 ke tidak. Lepas tu kamu convert unit ke tidak masa kamu kira lah. 550 kilo campur 6.37 eksponen 8.24 dapat. Alright, nombor 16. Ni kamu tak payah takut sangat soalan kegravitian ni nah. Selalunya dia akan tanya kamu soalan kiraan ataupun mungkin dalam bentuk ratio-ratio macam ni. Tapi yang ni kamu kena ingat konsep tu lah. Kalau dia dalam bentuk ratio-ratio tu kita boleh buat macam penggantian jugalah. Macam soalan yang macam soalan yang ini. Okey. Jadi hukum kegravitian semester Newton menyatakan bahawa daya tarikan graviti antara dua jasad berjisim M dan M yang dipisahkan dengan jarak R adalah seperti berikut. Jadi F adalah berkadar langsung dengan M darab M tapi dia berkadar songsang dengan R kuasa 2 kan. Okey. Jadi dia kata jika jasad M digantikan dengan jasad yang berjisim 2M dan jarak pemisahan ni ditukar jadi 2R. Jadi sekarang ni R ditukar jadi 2R. Apakah yang jadi pada daya tarikan antara kedua-dua? Nampak tak? Jadi dia kata daya tarikan antara kedua-dua. Itu yang cikgu kata tadi. Daya tarikan yang dialami dua objek ni adalah sama iaitu kamu punya FG tu. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita nak buat apa dengan maklumat yang dia baru ubah ni? Saya nak masukkan dalam formula benda ni. Jadi yang ni hubungan dia. Yang ni kita tak payah ambil kira G dia lah. Sebab kita nak macam kira ratio je kan. Jadi kalau dia kata M ni tukar jadi 2M. Jadi kita boleh ganti terus dalam formula ni. Jadi M ni kita ganti dia dengan 2M. Lepas tu yang ni masih sama. Lepas tu sekarang ni R dia tukar jadi 2R kan. Jadi kat tempat R ni kita gantikan dia dengan 2R. Lepas tu ada kuasa 2 kat luar. Jadi kalau kuasa 2 maksudnya 2 ni pun kena kuasa 2. Jadi dia akan jadi 2mm over 4R kan. R kuasa 2 kan.
Jadi 2/4 tu maksudnya dia jadi 1/4 saja F yang tadi. Kalau tadi ni kalau kita kira, kita anggap dia dapat 1. Untuk kes yang ni bila kita ganti dengan nilai baru kita, dia 1/4 daripada tadi tu lah. Jadi jawapan dia adalah B. Jawapan dia, bukan 1/4 kan? Cikgu salah kira tu. 1/2. Jawapan dia adalah A. sorry. 17 jawapan dia A. Then ini kamu boleh ganti terus dalam formula tu. Dia macam selalu tanya kamu soalan ratio. Jisim tak mempengaruhi daya graviti. Pengaruh. Jisim tu pengaruh daya graviti antara dua objek tu. Yang dia tak pengaruh tu adalah yang tadi tu soalan dia tanya kamu apakah tarikan objek A kepada B. Apakah tarikan objek B kepada objek A kan? Sama ke berbeza? Jadi kalau kita kata tarikan tu asing-asing, kita kena kata tarikan tu sama sebab daya tarikan yang dialami oleh kedua-dua objek ni adalah daya graviti. Boleh? Jadi maknanya kalau kata salah seorang tu jadi lagi besar, maknanya kita tukar di 5M jadi 6M, dia akan efek dua-dua orang. Daya graviti antara dua orang tu akan jadi makin besar. Jadi tak boleh kata salah seorang. Sebab dia macam produk 22M tu baru dapat FG. Boleh faham tak? Jadi ada perubahan dia. Tapi perubahan tu pada FG. Tapi kalau kita tengok masing-masing FA, FB ni dia jadi samalah. Maksudnya kalau kata FG ni bertambah, daya tarikan FA dengan FB ni akan bertambah juga. Faham tak macam tu? Nanti okey. Jadi nilai pecutan graviti G adalah lebih besar di permukaan bumi daripada permukaan bulan. Apa sebab dia? Apa jawapan nombor 18? Apa jawapan dia? A ke B ke C ke D? C ya? C betul. C betul. Sebab jisim bulan adalah lebih kecil daripada jisim bumi. Yang ni dia cakap pasal G kecil lah. G kecil tu maknanya kalau kata kita ada kat bulan, pecutan graviti apa yang bertindak ke atas badan kita ataupun daya graviti apa yang bertindak ke atas badan kita. Jadi daya graviti bulan tu lebih kecil sebab jisim dia lebih kecil lah. Jisim dia lebih kecil. Jadi jawapan dia C. Boleh ke kamu pening? Okey. Okey dekat ni. Okay, seketul Boleh lah. Boleh lah memang graviti ni dia macam susah nak faham sebab kita susah nak bayang dia kan. Dia teori sikit jadi kita dapat bayang dia daripada ni lah daya memusat ni sebab tu dia masuk sekali daya memusat tu dalam silibus daya graviti kamu. Jadi dia kata apabila seketul batu diikat pada hujung benang, diputarkan secara mengufuk macam ni, dia akan jadi bulat lah, dia akan gerak bulatan lah. Lepas tu dia tanya kamu apakah daya yang dialami, pernyataan manakah di bawah adalah benar tentang daya dari tali itu. Daya daripada tali itu mewakili apa? A, B, C, D. Apa jawapan dia? B. Betul lah. Daya tu kita panggil sebagai daya memusat. Jadi B jawapan dia. Jadi dia kata kat sini mana tu satu pernyataan yang betul. Kita tak boleh kata yang tu daya graviti sebab yang ni analogi lah. Jadi kita tak panggil dia daya graviti. Ia disebabkan oleh berat batu. Dan manakah bawah adalah benar tentang daya ni. Yang ni tak. Sebab berat tu tak mempengaruhi kamu punya laju orbital. Ingat tak? Kalau ikut formula tak mempengaruhi. Jadi salahlah jawapan yang C ni. Ia disebabkan oleh pecutan memusat batu itu. Jadi yang ni kurang tepat lah sebab cikgu rasa lebih kita pilih jawapan yang paling tepat lah sebab dia tengah cakap pasal daya memusat. Jadi kita pilih jawapan yang tu. Okey, Raja 11 menunjukkan dua satelit pendidikan P dan Q yang mengorbit bumi dan jejari orbit dia RP dan RQ masing-masing. Jisim kedua-dua planet ni jisim kedua-dua P dan Q ni adalah sama.
Pernyataan yang di bawah yang manakah tidak benar tentang gerakan membulat ini? Ada satu statement yang tidak benar. Yang A ni dia kata satelit Q mempunyai tempoh orbit yang lebih lama daripada satelit P. Betul ke salah tu? Betul. Betul lah. Sebab lagi jauh dia, lagi panjang tempoh dia. B, daya tarikan Betul. graviti antara bumi dan satelit P adalah sama dengan daya memusat bagi satelit P. Betul ke salah statement tu? Betul. Salah. Daya tarikan graviti antara bumi dan satelit P adalah sama dengan daya musat bagi satelit P itu. Yang B ni betul. Betul lah. B betul sebab daya memusat tu daya yang bertindak sama arah dengan daya graviti kamu. Macam tu. Jadi samalah kalau untuk kes yang ni kita boleh kata daya memusat tu sama dengan daya graviti. Yang tak boleh tu bila kita pusing benda kat bumi ni. Yang ni kita tak panggil daya graviti. Okey. Jadi yang C, bumi menarik satelit P dengan daya graviti yang lebih besar berbanding dengan satelit Q. Betul ke salah? Betul. Betul lah sebab jarak dia daripada bumi ni lah. Jadi jarak mempengaruhi daya graviti kan. Lagi jauh daripada bumi lagi lemah daya graviti yang bertindak ke atas satu objek tu. Jadi sebab Q ni duduk jauh lagi jadi daya tarikan graviti yang bertindak ke atas Q ni kecil daripada P. Jadi C tu betul. Jadi jawapan dia yang salah tu adalah D Dia kata tidak ada daya tarikan graviti antara satelit P dan Q. Jadi sebab P dan Q ni ada jisim kan. Jadi dia ada daya tarikan antara dua orang ni tapi daya tarikan dia lemah berbanding dengan daya tarikan mereka ni dengan bumi. Jadi statement D ni salah lah. Di tiap-tiap objek berjisim ni dia ada daya tarikan graviti. Cuma kalau jisim kita kecil, daya graviti tu kecil. Jadi sekarang ni bila kita dengan kawan kita ada daya tarikan tapi hampir-hampir kosong. Tapi kita dengan bumi daya tarikan dia kita boleh kira. Sebab bumi tu objek yang sangat besar. Sebab tu semua objek jatuh ke arah pusat bumi. Maknanya bergerak ke arah bumi. Sebab bumi sangat-sangat besar, daya graviti yang tu yang kita dapat rasa. Alright. Okay. Jadi nombor 21 pula. Okay, yang ni hukum Kepler. Untuk planet yang mengorbit matahari dengan jejari orbit R dan tempoh T, hukum Kepler ketiga menyatakan bahawa mana satu statement dia yang betul? A ke B ke C ke D? B. B lah, betul lah. Tempoh kuasa 2 adalah berkadar langsung dengan jarak dia dengan pusat planet tengah tu kuasa 3. Jadi yang ni pun kamu boleh guna dia sebagai kiraan kan. Dia T2 over R kuasa 3. Kalau kita ada dua objek yang dia sama dengan T2 kuasa 2 per R2 kuasa 3. Ini kalau kata ada dua objek kita boleh kira. Ni yang ni hukum Kepler ni kamu check balik lah. Hukum Kepler tu ada 3 kan. Yang tak silap cikgu first kali yang dia cakap pasal bentuk orbit tu berbentuk elips, betul? Yang tu first Kepler law kan. Yang second Kepler law tu yang kuas yang dicangkumi tu. Mana yang ada matahari. Lepas tu kita ada kita punya sebab bentuk dia bentuk elips kan. Jadi masa dia duduk dekat ni, kamu punya planet tu gerak laju lagi. Masa dia duduk jauh ni, planet kamu gerak perlahan lagi. Tapi luas yang dicangkumi ni adalah sama besar. Yang tu hukum Kepler yang kedua lah. Di hukum Kepler yang ketiga ni berkaitan dengan kamu punya tempoh ni berkadar langsung dengan radius kuasa 3 ni lah. Okay. Ini 22. Antara berikut yang manakah bukan ciri satelit geopegun? Mana jawapan dia salah? Nombor 22. C. Betul lah jawapan yang salah tu C. Sebab dia bergerak ikut arah putaran bumi. Dia bukan gerak ikut bertentangan dengan putaran bumi lah. Jadi kita ada dua jenis satelit kan. Satu yang geopegun, satu yang bukan geopegun. Kalau geopegun tu yang dia duduk pada satu kedudukan tetap tu kan. Contohnya macam MESAT kamu yang kita guna untuk komunikasi ataupun GPS kamu. Dia duduk atas Malaysia dan beberapa negara yang lain. Jadi dia kena pusing sama laju dengan bumi baru dia boleh kekal duduk kat dalam orbit tu lah. Jadi dia punya orbital period tu sama dengan bumi 24 jam dan dia akan sentiasa duduk di lokasi geografi yang tetap lah. Tapi kalau
satelit satu lagi tu yang bukan Jupiter tu dia boleh duduk mana-mana orbit pun dan laju dia pun tak kisah berapa. Asalkan dia boleh orbit. Okey, 23. Oh, banyak pula soalan graviti kan. Rajah 12 menunjukkan bulan yang berjisim M mengorbit bumi yang berjisim M besar dengan jejari orbit R. Laju bulan semasa mengorbit bumi adalah V. Jadi yang ni V orbital kamu. Dia sama tau dengan V linear. Nah sebab bulan ni dia nak gerak lurus. Cuma dia terikat dengan graviti bumi ni kan. Jadi sebab tu dia akan jadi bergerak dalam satu bulatan tu. Jadi dia tanya kamu, jika G adalah pemalar graviti, ungkapan yang betul bagi hal laju V bagi bulan adalah yang mana satu betul dia tulis. V linear kamu sama dengan yang mana? C. Ni nombor 23. Betul lah jawapan dia C. Macam mana kita dapat formula punca GM over R ni? Kita daripada formula apa? Siapa tahu? Macam mana kita dapat formula V sama dengan punca GM over R ni? Daripada formula apa? Dia ada dua formula kan? Satu tu formula graviti kita Fg, satu lagi tu formula daya musat kita. Jadi kita pakai konsep Fg adalah sama dengan F memusat. Di Fg ni formula dia G M M besar over R kuasa 2. Kalau yang ni formula dia M V kuasa 2 over R. Lena? Jadi kalau kata M kecil ni maknanya yang ni cakap pasal jisim satelit. Kalau M besar ni, yang ni cakap pasal objek yang kat tengah-tengah tu. Jadi kalau kata dua-dua ada M, kita boleh potong satu M. Alright, jadi kalau kita pindah R ni, dia akan potong satu R kuasa 2 ni, tinggal R saja. Jadi tinggal formula kita GM over R. Jadi R ni R besar lah, radius satelit tu daripada pusat bumi tu kan. Okay. Sama dengan V kuasa 2. Jadi bila kita nak cari V, kita akan punca kan. Jadi banyak formula sebenarnya datang daripada formula yang ini. Kamu punya V, lepas tu kamu punya tempo orbital pun datang daripada formula ni. Kalau kita nak kira T besar kan. Tempo untuk satu objek tu mengelilingi matahari ataupun tempo bulan nak mengelilingi bumi, kita akan cari T dia. Bila kita nak cari T ni, V ni kita kena gantikan dengan 2 pi R. 2 pi R ni dia punya sesaran kan. 2 pi R over T. Jadi daripada situ kita boleh cari T dia, kamu akan dapat formula untuk T. Alright. Ini nombor 24. Jadi dah habis dah soalan kegravitian. Sekarang masuk tajuk haba. Air didih dari sebiji gelas dituang ke dalam sebiji mangkuk besar. Pernyataannya manakah benar tentang pengaliran haba? Mana satu statement dia yang betul? Nombor 24. D. Dia cakap tak yang sekarang ni duduk orang dalam keseimbangan terma? Dia cakap tak? Tak. Jadi jawapan D tu salah. Jadi dia belum lagi. Jadi jawapan dia betul A. Pengaliran haba besi adalah dari air didih ke mangkuk. Apa beza antara pengaliran haba besi dengan pengaliran haba sahaja? Siapa boleh kita cikgu? Apa beza antara haba besi dengan haba sahaja? Kalau haba bersih tu paduan je. Paduan. Jadi kalau pengaliran haba dia berlaku dua-dua arah kan? Jadi kalau kata kita ada air dalam mangkuk, air yang lebih panas ni dia akan mengalirkan haba kepada mangkuk. Mangkuk pun akan mengalirkan haba kepada air. Tapi siapa yang tinggi lagi suhu dia mempunyai tenaga haba yang lebih besar kan? Jadi maksudnya bila kita padukan, kita tambahkan dua orang ni, kita dapat daya bersih yang bertindak daripada air tu ke mangkuk tu. Maknanya kita dah tambah dua-dua, dia akan hilangkan siapa yang kecil tu. Jadi yang ni maksud bila dia kata pengaliran haba bersih. Jadi kalau dia kata pengaliran haba bersih, dia daripada mangkuk, air panas kepada mangkuk. Tapi kalau dia kata pengaliran haba saja, dia berlaku dua-dua arah. Jadi statement B ni salah sebab dia kata haba hanya mengalir dari air didih ke mangkuk. Salah lah sebab
haba tu mengalir dalam dua-dua arah nah. Jadi lepas tu yang D ni belum lagi keseimbangan terma. Jadi kita tak boleh kata pengaliran haba dia adalah sifar. Pengaliran haba besi dia akan jadi sifar bila dua-dua dah capai suhu yang sama. Nah, okey. 24 jawapan dia A nah. Okey, 25. Sebiji periuk memasak mempunyai 3 bahagian yang utama yang diperbuat daripada bahan yang berbeza seperti tunjukkan. Jadi dia punya pemegang buat daripada kayu. Lepas tu dasar dia buat daripada kuprum. Badan dia buat daripada keluli. Jadi ciri manakah yang paling sesuai untuk setiap bahagian tersebut? Ni pemegang kayu tu kita nak muatan haba tinggi ke rendah? Tinggi. Kenapa kita nak tinggi? Dia lambat panas. Betul, dia lambat panas kan. Jadi maknanya boleh jadi jawapan yang ni, boleh jadi jawapan yang ni. Okey, badan keluli tu kita nak macam mana sifat dia? Konduktor yang baik. Kenapa kita nak dia konduktor yang baik? Boleh serap haba. Dia boleh serap haba dan dia boleh memindahkan haba tu secara Sekata. Jadi kalau konduktor yang baik ni dia tak panas satu tempat dia akan panas pada keseluruhan bahagian badan keluli tu nah. Jadi makanan kamu taklah terbakar. Sini hangus, sini tak masak lagi kan. Jadi sebab tu kita nak dia konduktor yang baik supaya dia boleh mengalirkan haba pada semua bahagian dengan sama rata. Jadi dasar dia nak tinggi ke rendah muatan haba dia? Rendah. Rendah nah. Rendah. Bila rendah dia cepat Panas. dia cepat panas kan. Sikit haba saja dah meningkatkan suhu dia. Jadi makanan kamu cepat masak. Jadi yang ni jawapan dia adalah A. Ingatlah, jadi muatan haba tentu rendah. Benda objek kamu tu akan cepat panas, cepat sejuk. Ataupun konduktor haba yang baik sebenarnya lah. Konduktor haba yang baik ni dia cepat panas, cepat sejuk. Dan kalau kata kamu punya penyebat tu dia lambat panas, lambat sejuk lah. Jadi muatan haba tentu dia tinggi. Okey. Jadi yang ni kelok penyejukan satu lilin. Lina. Okey. Jadi lilin ni kamu rasa dia start dalam keadaan apa ni? Cecair. Cecair betul lah. Jadi kat sini PQ ni dia dalam keadaan cecair. Jadi kat QR ni dalam bentuk apa? Cecair dan pepejal. Cecair dan pepejal. Jadi kenapa kat sini kamu tak nampak perubahan suhu? Haba dibebaskan. Haba tak. Yelah haba dibebaskan tu pergi mana? Membentuk ikatan molekul. Betul lah. Haba dibebaskan untuk membentuk ikatan molekul untuk dia jadi pepejal kan. Betul lah. Ni cakap tu. Jadi haba apa yang dibebaskan? Haba pendam. Haba pendam. Pelakuran ke penguapan? Pelakuran. Jadi haba pendam pelakuran. Pelakuran ni daripada cecair ke pepejal atau pepejal ke cecair. Jadi kat bawah ni dia tulis kamu pembekuan kan. Boleh lah. Tapi cikgu rasa buku teks kamu tetap bagi nama pelakuran lah. Nama dia sama lah. Okey. Jadi bila dia dah habis tukar jadi pepejal baru dia boleh continue turun suhu dia. Jadi kat sini dia dah jadi fasa pepejal saja lah. Okey. Jadi yang ni mana satu jawapan dia? A ke B ke C ke D? A. Betul lah. Jadi dia kata haba pendam peleburan dibebaskan semasa perubahan fasa lilin dari cecair ke pepejal. Kamu kena ingat lah bila dia nak bentuk ikatan dia akan bebaskan haba. Bila betul lah, bila dia nak leraikan ikatan ataupun lemahkan ikatan dia akan serap haba. Okey, jadi ni A. PQR adalah 4 proses yang melibatkan ais, air dan steam seperti dalam rajah dalam jadual 1. Okey, jadi dia kata P tu air pada 0 darjah Celsius bertukar jadi ais pada 0 darjah Celsius. Q tu air pada 100 darjah Celsius bertukar jadi steam. R tu ais tukar jadi air. Jadi dia kata kat mana situ yang proses yang manakah menyerapkan haba pendam dan manakah yang membebaskan haba pendam. Siapa yang menyerap haba pendam? Q dengan R. Q dengan R.
dia akan serap untuk dia buka ikatan ni kan. Jadi yang ni dia tengah buka ikatan dia, jadi yang ni dia serap. Lepas tu R pun dia serap, yang P ni Bebas. dia bebas. Jadi 27 jawapan dia B. Betul? B QR dia menyerap, P tu membebaskan. Okey, jadi yang ni dah masuk hukum gas. Graf manakah yang menunjukkan hubungan antara P dan V apabila suhu malam? Mana satu graf yang betul? C. C. Betul lah. Jadi yang ni hubungan apa kita panggil? Songsang. Betul. Yang ni graf berkadar songsang. Jadi A ni berkadar langsung. Salah lah kecuali kalau dia tulis 1 per V kat sini. Kalau dia tulis 1 per V, graf ni betul. Yang ni graf mala. Graf mala tu bila PV dia kena PV melawan V, kita dapat graf mala. Jadi kalau graf yang ni tak adalah untuk tajuk yang untuk PV ni, ada ke graf hukum macam ni? Yang ni tak melibatkan suhu kan, jadi dia tak ada graf yang hukum macam ni. Kalau yang rupa graf tergantung ni, kalau hukum Charles dengan hukum Gay-Lussac tu kan sebab melibatkan suhu mutlak kamu. Jadi kalau kata T tu dalam Kelvin, dia akan lalu asalan. Tapi kalau T tu dalam darjah Celsius, kita dapat graf yang pintas kat pasti Y ni. Okey, 29 ni soalan yang kena kira. Dia bagi kamu suatu bongkar logam berjisim M mempunyai muatan haba tentu 600 Joule kg per darjah Celsius. Apabila bongkar logam itu menyerap haba pada kadar 200 watt selama 5 minit, suhunya meningkat dari 30 darjah ke 50 darjah Celsius. Anggapkan tiada kehilangan haba ke persekitaran. Berapakah jisim M bongkar logam itu? Okey, untuk soalan 29 ni nak kena pakai formula apa? Q sama dengan PT. Q sama dengan PT untuk dapat tenaga haba dia dulu kan. Lepas tu Q sama dengan MC theta. jadi sebab dua-dua Q ni sama kan. Kita boleh sekalikan dia, jadi kita boleh terus tulis PT sama dengan MC theta. Di P kita 200. T tu kena convert tak? Kena. Kena. Jadi 5 minit darab dengan 60 dapat 300 kan. Jadi yang ni PT kamu. Lepas tu M kamu yang kita nak cari kan. Okay. C. C kita kena pakai apa? Yang mana satu? 600. Yang ni maklumat dia. C 600. Okay, theta nak tulis macam mana? 50 tolak 30. 50 tolak 30 dia sentiasa positif lah. Jadi theta tu perubahan suhu. 50 tolak 30 tu dapat 20. Okey, bila kita kira M dapat jawapan mana? A ke B ke C ke D? D. Betul lah. Jadi jawapan dia 5 kg. Alright. Okay, dah masuk soalan gelombang lah. Jadi lega sikit. Saya rasa tajuk gelombang dengan cahaya agak mudah. Ya. Tajuk gelombang agak mudah. Di antara alat berikut yang manakah menggunakan gelombang melintang saja? Mana satu? A ke B ke C ke D? B. Apa? Ada yang jawab B, ada jawab A. B? Pembesar suara ni gelombang melintang ke bujur? Bujur lah. Jadi mana satu yang libatkan gelombang bunyi tu adalah gelombang bujur. Jadi pembesar suara, siapa ada membesar suara dengan mikrofon ni gelombang bujur. Jadi yang ni salah. Jadi jawapan dia adalah A lah. Jadi gelombang mikro dan gelombang radio adalah gelombang melintang sebab dia gelombang elektromagnet. Selain gelombang elektromagnet, satu lagi gelombang melintang apa? Air. Gelombang air lah. Okey, betul. Ni ingat lah, kamu kena ingat tu je. Yang gelombang membujur ni gelombang bunyi. Boleh? Satu je kamu kena ingat. Okey, 31. Yang ni superposisi kamu. Jadi bila superposisi antara dua-dua gelombang tu, kita dapat yang mana satu? A ke B ke C ke D? D. Dia jadi 2 cm ke atas. Macam mana kita tahu dia 2 cm ke atas bukan 2 cm ke bawah? Sebab yang bawah tu dah musnah. Jadi bawah ni hilang sebab dia kecil kan. Jadi dia 3 saja. Jadi bila 5 ni kita kira dia positif lah. 3 ni negatif.
Jadi kita akan dapat positif 2. Positif 2 tu maksudnya gelombang tu ke atas. Okey, yang ni soalan interference gelombang. Dia tanya kat mana berlakunya interference membina. Yang mana satu point interference membina? US. Q, betul lah. Jadi Q ni apa bertemu dengan apa ni? Puncak. Puncak. Bertemu dengan puncak. Kalau yang S ni? Lembangan. Lembangan-lembangan. Jadi Q dengan S ni adalah interference membina. Kalau P ni bertemu antara lembangan dengan puncak kan. Jadi lembangan dengan puncak tu gelombang memusnah. Jadi jawapan dia adalah B lah. Betul. Mana dia kita? Sikit-sikit. Diagram 17 menunjukkan suatu gelombang air sata dibelaukan apabila melalui suatu celahan sempit. Ini celahan sempit kan pula. Jarak antara 3 muka gelombang berturutan yang terbelah adalah 7.0. Dia kata ada 3 gelombang ni, jarak antara 3 gelombang ni 7.0. Jadi kirakan jika frekuensi tu 6 Hz, berapakah laju gelombang I7 itu? Macam nak kira pakai formula apa? V sama dengan F lambda. Okey, V sama dengan F lambda. Jadi berapa lambda kat gambar ni? 7/2. Sebab yang ni ada 2. Kalau dia lukis 3 muka, kita kena kira dia macam lompat katak tu kan. Jadi dia ada 2 lambda. Jadi lambda kita 3.5 cm. F kita 6 Hz. Jadi apa jawapan nombor 33 ni? 21. Jawapan dia 21. Jawapan dia C. Betul lah. Okay, nombor 34. Rajah 18 menunjukkan gelombang air yang dihasilkan oleh suatu sfera plastik bergetar pada permukaan air dalam suatu bekas. Apakah perubahan yang betul kepada ciri-ciri gelombang air apabila gelombang air merambat dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek dalam bekas tu? Apa jadi kat gelombang tu noh? Jadi mana satu yang betul? A, B, C, D. Yang ni dalam ke cetek. B. Yang ni soalan berapa? 34. B. Semua setuju jawapan dia B. Apa jadi kat laju gelombang tu? Bila dia pergi daripada dalam ke cetek, berkurang kan? Laju berkurang. Panjang gelombang dia akan berkurang tapi frekuensi dia tidak berubah. Betul lah, jadi jawapan dia B. Alright. Okey, 35. Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar tentang ayunan bandu rikas itu? Yang ni fenomena apa kita panggil? Pelembapan. Pelembapan, betul lah. Okey, mana satu statement dia tidak benar? A ke B ke C ke D? D. Ayunan bandu ringkas akan berhenti dalam masa yang lebih singkat jika diletakkan dalam vacuum. Betul lah, jawapan ni salah sebab kalau diletak dalam vacuum makin kurang apa? Udara. Udara tak ada kan. Jadi kalau udara tak ada, rintangan udara tak ada jadi dia boleh bergerak lebih lama bukan lebih singkat lah. Jadi jawapan dia Datuk. Yang lain ni betul lah. Jadi bandu ringkas melakukan ayunan terlembab. Betul lah sebab berlakunya pelembapan. Amplitude berkurangan dengan masa kerana bandu ringkas kehilangan tenaga. Ini betul. Bila amplitude tu berkurang maksudnya tenaga berkurang. So dia kata kat sini tenaga kinetik bandu ringkas hilang kerana digunakan untuk mengatasi daya rintangan udara semasa ayunan. Betul lah sebab ayunan dia makin lama makin kecil, maknanya tenaga dia pun makin kurang. Okey, nombor 36. Apabila sumber cahaya merah diganti dengan sumber cahaya biru, mana satu pinggir corak yang diperhatikan? Yang ni cari jawapan yang obvious. A, B, C, D. Mana satu jawapan dia? C ke? Betul lah. Jadi kita bulat C ni. A ni sama lah. Kita kira tak ada perubahan lah. B ni dia makin jauh X lah. Cuma gambar ni dia kecilkan kan. Jadi kamu tak nampak kan. Tapi C ni dia punya X tu makin berkurang lah. D ni salah lah. Ini corak pembelauan. Jadi bila kita tukar daripada warna merah kepada warna biru, apa yang berubah? Panjang gelombang. Panjang gelombang ni makin panjang ke makin pendek? Pendek.
yang pendek. Macam mana kita nak tengok hubungan antara A dengan lambda tu daripada formula apa? X dengan lambda, sorry. Dari formula apa? Lambda AX. sama dengan AX per D. Betul lah. Formula interference gelombang. Yang ni formula ni khas untuk interference saja, no? Jadi lambda sama dengan AX over D. Jadi sekarang ni hubungan lambda dengan X ni kan. Jadi kamu tengok dulu tingkat atas, nah. Jadi kalau kata lambda ni berkurang, X ni pun akan turut berkurang, nah. Okay, jadi maknanya dua-dua orang ni berkadar langsung. Faham ah? Boleh? Cikgu, Ya. macam ni kita nak bezakan yang A dengan C tu? Macam mana nak beza A dengan? C. Oh, corak dia. Jadi yang ni tak jelas sangatlah sebenarnya cikgu rasa sebab dia kecil kan dia punya gambar ni. Jadi nampak macam berbeza, betul? Jadi kalau kata dia buat style yang sama, kita boleh nampaklah kata dua-dua orang ni sama. Nah, jadi bila kita kata kita ubah tu, kita cari kat sini yang paling obvious lah yang X tu jadi makin kecil. X tu jarak antara tengah-tengah pinggir cerah ni kepada tengah-tengah pinggir yang satu lagi. Ya, nah? Jadi kalau kata yang A ni kita boleh kata lebih kurang sama lah yang ni dengan yang tadi tu kan. Yang B ni kita boleh nampak dia macam makin jauh. Yang C ni kecil sikit. Jadi sebab tu cikgu pilih jawapan yang C lah. Jadi sebenarnya soalan ni tak jelas sangat lah. Dia patut lukis dengan lebih jelas lah. Jadi yang D ni salah sebab dia buat tebal kat tengah. Jadi jarak dia kalau interference jarak dia semua sama antara pinggir cerah dengan gelap tu sebab gelap ke gelap mesti sama dengan cerah ke cerah. Dua-dua ni kita boleh baca as. Boleh ke Amira? Boleh. Terima kasih cikgu. Alright. Nombor 37 pula nah. Di Raja 21 menunjukkan corak gelombang apabila gelombang air satah merambat dari kawasan W ke kawasan Z. Garis XY mewakili sempadan antara kawasan W dengan kawasan Z. Okey, jadi yang ni dia ada dua kawasan yang berlainan apa ni? Kedalaman. Berlainan kedalaman. Mana satu yang dalam, mana satu yang cetek? W dalam. W dalam. W lebih dalam daripada Z nah. Sebab bila dalam dia punya panjang gelombang akan bertambah kan. Ni penyataan manakah yang betul antara yang dibagi ni A, B, C, D. Jadi W ada lebih dalam. Lepas tu laju kat kawasan W lebih tinggi, betul lah. Jadi jawapan dia adalah A. 37 jawapan dia A. Okey, 38. Raja 21 menunjukkan graf sesaran Y melawan masa T bagi suatu gelombang melintang. Jika gelombang melintang tersebut mempunyai laju 20 cm per saat, berapakah panjang gelombangnya? Ni yang ni dia bagi kamu V. Okay, daripada graf dia bagi ni kita dapat maklumat apa dulu? Maklumat apa yang kita dapat daripada graf ni? Tempoh. Tempoh dia. Jadi berapa tempoh graf yang kamu nampak kat depan? 0.8. 0.8 lah. Kita akan baca dia daripada puncak kepada puncak yang berturutan. Sini ke sini lah. Jadi jawapan dia 0.8. Jadi T tu 0.8. Jadi kalau kata kita nak cari dia punya panjang gelombang kena masuk dalam formula apa? V sama dengan V sama dengan F lambda. F lambda. Alright. Jadi kita punya F berapa? 1.25. 1.25 tu 1 bagi 0.8 kan? Jadi yang ni dah betul? Ya. 1.25. Jadi lambda yang kita nak cari. Jadi yang ni dalam unit sentimeter, jadi kita tak payah convert lah. Jadi V dia kita masuk 20. Jadi berapa dapat jawapan lambda dia? 38 jawapan dia apa? 16. 16, maknanya jawapan dia D, betul lah? Okey, 39. Mana yang berikut bukan gelombang elektromagnet? Mana satu? Rabunyi. Betul lah yang ni ultrabunyi. Ultrabunyi ni gelombang bunyi.
Ini kira soalan senang lah. Selalunya kadang-kadang dia tanya kamu susunan gelombang elektromagnet tu kan. Jadi kamu kena ingat susunan dia. Okey, nombor 40. Sinaran inframerah yang digunakan dalam suatu alat kawalan jauh mempunyai frekuensi 1.5 darab 10 kuasa 13 Hz. Berapakah nilai panjang gelombang? Yang ni formula panjang gelombang ni? V sama dengan F lambda. Betul. V sama dengan F lambda. Berapa V dia dalam soalan ni? 3.0 darab 10 kuasa 8. Betul lah. Jadi hal laju cahaya. Jadi semua gelombang elektromagnet merambat dengan hal laju cahaya lah. Kamu kena ingat fakta tu. 10 kuasa 8. Lepas tu dia dah bagi dah frekuensi dia. 1.5 darab 10 kuasa 13. Jadi panjang. Sebab dia pakai inframerah. Lepas tu darab dengan lambda. Jadi berapa dapat lambda dia? Oh panjang pula. Ni frekuensi dia tinggi maksud cikgu, sorry. Jadi berapa dapat lambda? 2.0 kali 10 kuasa negatif 5. Betul. Taklah panjang. 10 kuasa negatif 5 tu kecil lah nah. Okey. 41. Jadi 41 ni kamu guna logik kamu. Mana satu betul dilukis cahaya yang merambat daripada udara ke blok kaca ke udara tu? Mana satu yang dilukis betul? A. A, ada orang ada jawapan lain? Tak. Jadi betul lah jawapan dia A. Macam mana kita nak tahu? Kita kena lukis normal. Boleh? Ni kamu lukis normal. Jadi bila merambat daripada udara ke blok kaca dia akan apa? Mendekati. Dia akan mendekati normal. Normal. Jadi kamu kena check kat sini betul tak dia mendekati normal. Lepas tu kat sini pun sama, kamu kena lukis normal. Jadi yang ni susah sikit nak nampak sebab dia hampir lurus kan. Tapi bila dia keluar balik dia akan menjauhi normal. Tadi Amira kata jawapan yang mana? D. D. Jadi D ni salah sebab lurus kalau kat ujung sini dia keluar macam mana? Lurus. Sebab yang ni dia merambat pada normal lah. Kalau merambat pada normal dia akan keluar lurus juga. Alright. Ni dua lagi gambar ni salah sebab dia tak menepati lah. Yang ni dia menjauhi normal lah. Yang ni dia mendekati normal. Jadi yang ni terbalik lukis. Jadi yang ni pun sama, yang ni menjauhi normal. Okey, jadi yang ni jawapan dia A. Okay, 42. Berapakah indeks biasan N bagi bongkah kaca itu? Jadi yang ni sudut apa kita panggil ni bila dia bias jadi 90 darjah? Genting. Sudut genting. Sudut genting. Jadi apa formula untuk cari N kalau dia bagi sudut genting? 1/sin C. N sama dengan 1/C. Jadi saya rasa formula ni kena hafal lah sebab yang ni dia tak bagi dalam exam. Jadi 1 bahagi dengan sin 42. Jadi yang ni kamu dapat jawapan apa? 42 dapat apa? 1.49. 1.49. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, antara apa ni dia kata? Gentian optik semakin menggantikan dawai kuprum untuk penghantaran isyarat telekomunikasi. Antara yang berikut yang manakah perbandingan yang tidak betul antara gentian optik dengan dawai kuprum? Mana satu yang ditulis statement tu salah? Ini kita pakai logik kita lah. Siapa tu? Apa jawapan dia? A ke B ke C ke D? Mana satu yang salah? D. Betul lah. Jadi gentian optik ni lebih ringan. Jadi kat sini dia kata lebih berat, salah lah. Dan tidak mudah dibengkok. Salah lah ni walaupun dia buat daripada kaca tapi kita masih lagi boleh lentur. Cuma ada had lah. Bolehlah bengkok tapi tak bolehlah bengkok teruk sangat. Dia mudah dibengkok dan lebih ringan lah. Di 44. Okey, antara berikut yang manakah arah lintasan cahaya terbias yang betul apabila satu sinar cahaya berselari dengan paksi utama ditujukan pada arah PQ. Okay, jadi dia kata sinar tuju kamu yang ini, yang lalu atas kepala objek ni. Jadi bila dia lalu kat kantar cembung, apa jadi kat dia? Menumpu.
Dia akan menumpu, lepas tu dia akan menumpu lalu mana? Yang C ke yang D? Yang D. Sebab apa? Sebab apa kita jawab D? Sebab dia lalu fokus. Betul. Bila kita kata menumpu, dia akan menumpu pada titik fokus. Jadi titik fokus dia 10. Jadi dia akan lalu kat tempat 10 ni lah. Bukan 15 ni sebab 15 ni ada jarak objek kamu. Yang ni U kamu. Okey. Ni yang ni jawapan dia QD lah. Jadi jawapan dia Datuk. Okey, nombor 45. Suatu objek dengan tinggi 6 cm diletakkan pada jarak 10 cm di hadapan suatu kanta cekung yang mempunyai panjang fokus 20 cm. Berapakah tinggi imej yang dihasilkan oleh kanta cekung itu? Ni apa maklumat yang dia bagi? Yang ni apa 6 cm ni? Tinggi objek. Yang ni tinggi objek yang mempunyai HO. Lepas tu yang ni jarak 10 cm di hadapan suatu kanta cekung ni. Yang ni apa? U. U. Okay, U. Jadi yang ni panjang fokus dia sebab dia kata kanta cekung panjang fokus positif ke negatif? Negatif. Negatif lah. Jadi kalau dia capah, dia punya fokus tak wujud kan. Jadi sebab tu kita pakai negative sign lah. Ni macam mana kita nak cari tinggi imej ni? Kita nak cari HI. Kita kena pakai formula apa? Kita kena pakai dua formula kan? Mula-mula kita kena pakai formula apa dulu? Kanta nipis. Formula kanta nipis tu 1 per F sama dengan 1 per U Tambah 1 per V. Okey, jadi kita akan dapat V dulu kan? Jadi yang ni kamu kena masukkan dia punya negative sign ni, kalau tidak kamu dapat jawapan salah lah. Jadi yang ni negatif 1 per 20 lah ni. Di U dia 1 per 10. Jadi kita akan kira V dia dulu. Berapa dapat V dia? 20. Ya, dapat 20 Negatif 1 Kalau per 20 tolak dengan 1 per 10 kan? Dapat 0.05 dulu. Lepas tu V sama dengan 20. Bukan dapat 3 per 20 ke bila kita tolak dua orang ni? Ni, dua orang ni. Pindah tak Mira? Yang ni dapat 3 per 20. Negatif kan? Negatif 3 per 20. Pergi balik. Ya. Jadi kalau kita songsang ni, dia jadi 20 per 3 lah. Boleh? Jadi dia jadi 20 per 3. Sebab dia ada benda kat atas, kita tak boleh terus ambil dia sebagai 20 lah. Jadi V kita sama dengan negatif 20 per 3. Jadi kalau kamu nak ambil dia dalam bentuk pecahan ni dulu pun tak apa. Lepas tu kita akan masuk di dalam formula apa? Macam nak kira HI kita ni. M sama dengan HI per HO. M adalah sama dengan HI per HO. Boleh terus dapat ke? Macam nak cari M, kita kena pakai satu lagi formula kan? M sama dengan V per U. V per U. Jadi kita akan masukkan kita punya V ni bahagikan dengan 10. Kita akan dapat berapa? Yang ni negatif 20 per 3. Negatif 0.67. Bagi negatif 0.6. Sekejap lah cikgu tengah pijak kalkulator. Negatif 20 bagi 3. Lepas tu bahagi dengan 10. Kan? Dapat negatif 2 per 3 dulu kan? M kamu 2 per 3 lah kiranya. Negatif tu tak payah bubuh pun tak apa sebab untuk magnification lah. Negatif tu maksudnya maya. Image tu maya. Lepas tu, betul tak dapat 2 per 3 M dia? Ya. Ya, jadi yang kita nak tu HI kan? Jadi HI bahagi dengan 6. Jadi maksudnya kita akan darabkan jawapan tu dengan 6. Jadi kamu dapat jawapan berapa? 45 sama dengan 45 pula. Nombor 45 dapat jawapan? 4. C. Yang dapat 4 cm. Siapa yang salah tu dia check balik dah kat sini lah. Kamu kena include negative sign untuk kanta cekung . Kamu kena ingat itu. Tapi jawapannya ni tak perlu pun tak apa. Sebab magnification tu kita tak payah ambil kira negatif tu. Okey, nombor 46.
Raja menunjukkan suatu objek diletakkan pada jarak 15 cm di hadapan kaunter cembung. Imej nyata yang tajam dibentuk pada jarak 45 cm daripada objek itu. Berapakah panjang fokus kaunter cembung itu? Yang ni kena pakai formula kaunter nipis juga kan? Betul? Jadi pakai formula kaunter nipis. 1 per U campur 1 per V. Jadi berapa? Ini dia nak panjang fokus. Berapa kita nak ganti kat 1 per U ni? 1 per berapa? 15. 1 per 15. Lepas tu yang ni kita dapat imej nyata yang tajam kan? Maknanya imej tu positif ke negatif? Positif. Positif. Berapa jarak imej dia? Berapa jarak imej? 30. Kena tolak lah sebab jarak imej tu kita kena ambil daripada imej kepada kaunter kita lah. Jadi 45 tolak 15. Kat sini 30. Ni bila kita kira ni berapa kita dapat F? 10. 46. F dapat C. Dapat 10 positif positif 10. Boleh ke kaunter cembung ni dia punya F negatif? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh lah sebab dia wujud dia punya F tu. Tapi V dia boleh jadi negatif tak? Jarak imej dia boleh jadi negatif tak untuk kaunter cembung? Boleh. Boleh lah. Bila masa dia jadi negatif? Sebelah kaunter yang bertentangan dengan objek. Kalau imej dia duduk kat belah yang sama dengan objek ataupun kita kata imej dia maya lah. Imej maya dia akan duduk belah sini kan. Bila imej maya, imej tu kita akan masukkan dia jarak imej tu negatif. Jadi sebab dia positif, sebab dia nyata jadi dia positif. Okey, nombor 47. Raja 26 menunjukkan dua cara satu sinar cahaya merambat dari kaca ke udara. Antara ungkapan berikut yang manakah menunjukkan hubungan antara sudut A, B dan C yang betul? Mana satu jawapannya ni? 47. Apa buat betul ni? Apa jawapan dia? Kalau A cikgu? 47 jawapan dia A, betul? Macam mana buat? Macam mana dapat A? Yang gambar first tu tulis N sama dengan sin B per sin A. Betul sebab kita ambil kat udara dulu kan. Okey. Sin B over sin A. Lepas tu? Gambar second N sama dengan 1 per sin C. 1 sebab sin 90 ni kan. Jadi ni 1 per sin C. Lepas tu kita gabungkan dua-dua orang ni kan. Betul? Ya. Jadi kamu akan dapat 1 per sin C sama dengan sin B over sin A. Okay, betul? Jadi sebab dia ada 1 ke atas, bila kita songsangkan sin C letak atas, dia akan songsangkan kedudukan sin A dengan sin B ni. Jadi jawapan dia A sebab bila kita terbalikkan sin C ni, yang ni pun dia akan terbalik juga. Jadi sin C adalah sama dengan sin A bahagi dengan sin B. Jadi jawapan dia A. Faham lah? Boleh? Okey, nombor 48. Yang ni konsep dalam nyata dalam ketara kita. Jadi jika, mana soalan dia? Jika imej duduk syirik kelihatan pada jarak 0.15 di bawah permukaan minyak, berapakah indeks biasan minyak tu? Ni macam mana nak masukkan maklumat dalam gambar ni dalam formula? N sama dengan apa? H besar per H kecil. H besar tu apa? Mewakili apa? Dalam nyata. Dalam nyata over dalam ketara. Okey. Jadi dalam nyata dan ketara ni dua-dua kita kena baca daripada permukaan air kan? Daripada atas lah. Jadi kamu punya H besar ni berapa? 0.50. 0.5. Okey, H kecil kamu yang 0.15 ni. Okey, jadi kalau kamu kira ni kita dapat jawapan apa? A ke B ke C ke D? D. Dapat jawapan apa? D .
0.5 bagi 0.15. Betul lah, jawapan dia 3.333. Jawapan dia Datuk. Okey, jadi kamu kena ingat lah kita ukur daripada dia punya top surface je lah. Okey, nombor 49. Sikit lagi nak habis dah. Suatu eksperimen interference cahaya dijalankan dengan menggunakan sumber cahaya merah. Darjah 28.1 menunjukkan susunan radius eksperimen itu. Jadi yang ni kamu punya eksperimen dua celah yang lah. Jadi kita ada satu celahan untuk kita belaukan dulu cahaya tu. Lepas tu kita masukkan dekat dua slit. Ni nah. Jadi dia tanya kamu, dia label slit tu apa tu? Salah lah. Dia label D je. Oh tak, dia label A, cikgu yang terconteng. Yang ni A lah. Okey. Okey, jadi dikata kat situ jalur merah akan menjadi lebih rapat antara satu sama lain bila? Mana satu jawapan dia? B ke cikgu? Yang ni nombor 49. Betul, jawapan dia B. Okey, macam mana kita nak tahu macam mana jalur merah tu jadi rapat? Yang tu mewakili huruf apa tu? Jalur merah menjadi lebih rapat. Yang ni apa? X. Betul lah, yang ni X. Jadi formula dia formula interference tu kan. Jadi lambda adalah sama dengan AX over D. Jadi dia tanya kamu macam mana nak dapat X yang lebih kecil kan. Jadi kalau kita nak dapat X yang lebih kecil tu, lambda kena lebih kecil. Tapi yang ni kita tak ubah. Jadi yang ni salah. Lepas tu kalau kita tulis sebelah-sebelah macam ni, yang ni A ni berkadar songsang dengan X lah. Ataupun kita pusingkan equation tu lah. Kalau kita pusingkan equation ni, X sama dengan, kita senang sikit nak tengok kan, lambda D over A kan. A tu duduk bawah kan. Jadi A ni adalah berkadar songsang dengan X kan. Betul lah, jarak pemisahan dua celah tu dia bagi simbol D. Patutnya dia bagi simbol yang lain lah. Dia bagi simbol A lah. Sebab yang ni dia dah bagi D dah kan. D ni jarak antara skrin tu lah. Jadi kata A lah tu. Jadi kalau kata kita nak kurangkan X ni, kita kena besarkan A. Ataupun kita kurangkan D ni lah. Jadi bila D berkurang, X akan berkurang. Tapi bila A bertambah, X akan berkurang. Jawapan dia B. Jarak pemisahan antara dua celah tu, yang tu kamu punya A sebenarnya dia akan, kita kena tambah dia. Baru X akan jadi berkurang. Okay, last sekali nombor 50. Darjah 29 menunjukkan satu lintasan cahaya yang merambat dari suatu cecair ke udara. Sudut tuju cahaya dalam cecair ni adalah 30 darjah macam dia label ni nah. Jadi dia kata jika indeks biasan cecair adalah 1.33, berapakah nilai sudut X? Jadi yang ni nak pakai formula apa? N sama dengan sin I per sin R. Okay, jadi N sama dengan sin I over sin R. Di N kita 1.33. I kita bukan X lah. Kamu nampak tak gambar ni? Jadi patutnya I dekat sini lah. Jadi kalau kata kita kira, kita dapat yang ni dulu. Lepas tu macam mana kita nak dapat X? 180 tolak I tolak 90. Oh, panjangnya. Kita boleh tolak tu dengan 90. 180 pun boleh lah. Tapi kamu kena tambah 90 ni. Okay. Jadi yang ni sin 30 lah. Okay, betul lah. Mana-mana pun boleh. Jadi I dia dapat berapa dulu? I dia dapat berapa? Sin. Jangan lupa lah kita buang sin tu. 41.7. Betul. Jadi bila kita nak cari X, 90 tolak dengan angka. Dapat jawapan berapa? 48.3. Jadi dapat jawapan. Okay. Habis dah lah. Dah habis dah. Ada tak jawapan yang kamu miss tadi?